Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan kali ketiga belanjawan bagi tempoh penggal yang kelima, Dewan Negeri Kelantan yang ke-12. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki mengikut ketentuannya kepada setiap makhluknya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya di kalangan hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39. Bagi pihak kerajaan negeri, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kerajaan, rakyat dan juga negeri Kelantan di semua segi, termasuk semua hasil mahsul yang terkandung di dalam bumi dan lautan, dan pencapaian ekonomi dan kewangan kerajaan dan juga rakyat jelata. Berhormat Datuk Speaker, pada keseluruhannya keluaran dalam negara kasar KDNK sebenar negeri Kelantan pada tahun 2010 menyumbang 10.004 bilion, iaitu 1.48% kepada KDNK Malaysia dengan kadar pertumbuhan 4.1%. Berdasarkan laporan rancangan Malaysia ke-10 2011 hingga 2015, KDNK Negeri Kelantan pada tahun 2012 dijangka meningkat insya-Allah kepada RM11.144 bilion ringgit dengan kadar pertumbuhan 6.9%. Sedangkan pertumbuhan KDNK negara pada tahun 2012 hanya dijangka pada kadar 4% hingga 5%. Bermakna kadar pertumbuhan KDNK Negeri Kelantan dijangka adalah lebih tinggi daripada kadar negara. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK Negeri Kelantan pada tahun 2010, iaitu sebanyak 73.8%, diikuti oleh sektor pertanian sebanyak 19.4% dan sektor pembuatan sebanyak 4.7%. Ketiga-tiga sektor ini dijangka akan terus menjadi penyumbang utama KDNK Negeri Kelantan bagi tahun 2012, iaitu masing-masing sebanyak 80.4%, iaitu peningkatan bagi sektor perkhidmatan, dan 17.9% bagi sektor pertanian dan 4% bagi sektor pembuatan. Yang berhormat Datuk Speaker, tema belanjawan negeri Kelantan tahun 2013 adalah bajet negeri berkebajikan. Ia menggambarkan hasrat kerajaan untuk berbelanja secara bijaksana dan berhemah dan adil serta saksama, bertujuan mengutamakan kebajikan-kebajikan kepada semua anak negeri Kelantan berdasarkan kepada pencapaian sumber hasil dan hasil sepadan negeri bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan rakyat dengan tumpuan-tumpuan teras-teras berikut. Pertama, merancangkan pembangunan ekonomi untuk semua lapisan rakyat. Kedua, memperkasakan pembangunan insan berteraskan Islam. Ketiga, pembelaan golongan daif dan miskin, orang kurang upaya, anak yatim, armalah dan warga emas seperti yang dituntut oleh Islam. Dan keempat, mengokohkan keupayaan institusi dan badan pelaksana bagi tujuan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Berasaskan kepada tema tersebut, bajet 2013 akan terus berpaksi kepada strategi yang berikut. A. Memastikan hasil dan tunggakan hasil kerajaan negeri dapat dipungut secara proaktif, termasuk sumber hasil baru seperti bayaran tunai petroleum. B. Memberi tumpuan untuk merancangkan ekonomi dan taraf hidup rakyat dengan memberikan fokus kepada semua aspek pembangunan negeri bagi mengurangkan ketidakseimbangan sosioekonomi dan terutamanya mengatasi kemiskinan tegar dapat dicapai menjelang 2013. C. Menentukan dasar perbelanjaan berhemah diamalkan. D. Memastikan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualiti kehidupan rakyat di bandar dan luar bandar terbela, termasuk meningkatkan keupayaan bekalan air
serta usaha-usaha untuk membendung gejala-gejala sosial dengan mengimbangi di antara pembangunan fizikal dan pembangunan insan melalui pendekatan pembangunan yang bersepadu dan menyeluruh. Mewujudkan urus takbir yang amanah, jujur dan berdikasi dengan mengutamakan ketulusan dan kecekapan, berlandaskan konsep ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Berhormat Datuk Speaker, selaras dengan komitmen kerajaan untuk sentiasa menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat, program sosioekonomi untuk meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup akan diteruskan. Penggubalan strategi dan program dalam Belanjawan 2013 diiringi dengan kesungguhan untuk melaksanakannya secara berkesan. Dalam Belanjawan 2013, jumlah RM153.37 juta akan diperuntukkan di bawah program penyediaan kemudahan infrastruktur asas kepada rakyat jelata. Program pembangunan kemudahan infra asas kepada rakyat akan terus menjadi pilihan utama kerajaan kerana pembangunan infra akan menjadi pemangkin kepada pembangunan-pembangunan yang lain. Bagi tujuan tersebut, sebanyak RM20 juta disediakan kepada Jabatan Kerja Raya Negeri dan RM7 juta di bawah Pejabat Pembangunan Negeri bagi melaksanakan projek di bawah program kesejahteraan rakyat, khususnya pembinaan jalan dan jambatan di kampung-kampung, dan di antara projek yang sedang dalam pembinaan akan terus disambung pada tahun 2013 adalah pembinaan lorong memotong Jalan Kota Baru Kuala Krai bernilai RM2 juta, pembinaan jambatan Sungai Manal Tanah Merah sebanyak RM2.2 juta, pembinaan jambatan Sungai Kerak Macang sebanyak RM2.1 juta, jambatan Kampung Kuau sebanyak RM2.5 juta, pembinaan jambatan konkrit di atas Sungai Sat, Jalan Kampung Keleweh ke Maka Macang sebanyak RM6.01 juta, jambatan merentasi Sungai Kemasin di Pangkalan Cina Bacok sebanyak RM2.6 juta, jambatan Pulau Kundo Kota Baru sebanyak RM2.1 juta, dan jambatan merentasi landasan kereta api di Bandar Pasir Mas Fasa 2 bernilai RM4.82 juta. Manakala antara jambatan yang telah berjaya dilaksanakan pada tahun 2012 adalah jambatan konkrit di Kampung Labuk Macang, jambatan konkrit di Kampung Sungai Tasam Kuala Krai, jambatan Lepan Pari Tuk Sadang, dan menggantikan jambatan bar kayu yang menelan kos sebanyak RM2.8 juta bagi memberi kemudahan kepada lebih 10,000 orang pengguna dan penduduk berdekatan. Kerajaan juga akan terus memastikan kebajikan rakyat dalam melaksanakan program menaik taraf jalan-jalan kampung dan jalan-jalan pertanian di seluruh negeri. Sebanyak RM10 juta disediakan bagi pembinaan dan menaik taraf jalan-jalan kampung, RM4 juta untuk jalan-jalan di kawasan pihak berkuasa tempatan, RM300,000 untuk penyelenggaraan jalan pertanian, penyelenggaraan jalan-jalan penguasa tempatan RM200,000. Selain peruntukan mengurus negeri, perbendaharaan negeri turut menyediakan peruntukan sebanyak RM50.4 juta bagi peruntukan kumpulan wang amanah penyelenggaraan jalan negeri kepada Jabatan Kerja Raya Negeri, pejabat tanah dan jajahan dan pihak berkuasa tempatan bagi kerja-kerja menyelenggara jalan-jalan negeri, terutamanya menurak permukaan jalan yang rosak, dan peruntukan seumpama ini akan diteruskan pada tahun 2013. Kerajaan juga memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi penyelenggaraan longkang dan parit dan RM100,000 untuk rancangan perlongkangan pekan-pekan. Bagi tahun 2013, sejumlah RM10.77 juta telah diperuntukkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran bagi kerja-kerja berkaitan dengan air dan hidrologi, hakisan pantai, sungai, alam sekitar, serta berkaitan termasuk RM4.5 juta bagi projek perlindungan pantai. Menyedari berlakunya kejadian hakisan pantai yang serius setiap tahun, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sejumlah RM13 juta bagi tempoh 3 tahun akan datang bagi projek perlindungan pantai. Ia akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat di Pantai Irama, Bacok, Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, dan Pantai Bisikan Bayu, Pasir Putih. Dengan terlaksananya program tersebut, kawasan-kawasan pantai yang terhakis diharapkan dapat dilindungi. Projek pembangunan bekalan air yang sedang dijalankan oleh AKSB, Air Kelantan Sinar Berhad, bertujuan meningkatkan kualiti air minuman serta menambah bekalan bagi kesejahteraan rakyat di seluruh negeri Kelantan.
Semenjak tahun 2008 sehingga 2012, jumlah kos bagi projek pembangunan AKSB, yaitu dalam rancangan Malaysia ke-9 dan ke-10, yang telah dan sedang dilaksanakan adalah berjumlah 397.7 juta ringgit. Pada rancangan Malaysia ke-10 sahaja, jumlah kos projek ialah 303.5 juta ringgit, di mana projek-projek pembangunan berkaitan bekalan air yang sedang rancak dijalankan oleh AKSB dan lain-lain agensi insya-Allah dijangka siap sepenuhnya pada akhir tahun 2012 ini. Dengan siapnya projek-projek ini, ia akan meningkatkan pengeluaran air bersih terawat bagi seluruh negeri Kelantan. Peningkatan kapasiti pengeluaran air bersih terawat adalah sebanyak 22%, iaitu dari 410 juta liter sehari kepada 500 juta liter sehari. Manakala penambahan panjang paip agihan sebanyak 11%, iaitu dari 5,035.95 km kepada 5,575.95 km. Peningkatan pengeluaran sebanyak 90 juta liter sehari ini dianggarkan dapat menampung pertambahan pengguna seramai 450,000 orang. Pertambahan pengeluaran air dan pertambahan panjang paip air ini dijangka akan memberikan kuantiti air yang mencukupi bagi tahun-tahun yang akan datang dan meningkatkan perkhidmatan kepada pengguna di seluruh Kelantan. Sektor pertanian, Hormat Datuk Speaker, merupakan sektor kedua terpenting dalam menjana ekonomi negeri Kelantan. Oleh itu, bagi meningkatkan daya saing sektor pertanian, kerajaan akan terus memberikan pelbagai galakan dan mempergiat usaha meningkatkan pelaburan dalam aktiviti pertanian, termasuk dalam pengeluaran bahan makanan berkualiti. Dengan terlaksananya pelbagai program pertanian berteraskan bertani satu ibadah, produktiviti sektor pertanian ditingkatkan selaras dengan hasrat kerajaan negeri menjadikan sektor pertanian sebagai enjin pertumbuhan yang terpenting. Pada keseluruhannya, hasil tanaman dianggarkan meningkat pada tahun 2012 berbanding tahun 2011. Program-program utama Jabatan Pertanian khususnya bagi pembangunan industri tanaman telah dilaksanakan secara berkelompok melibatkan keluasan 50,000 hektar tanah dengan bilangan 40,000 orang petani dan dianggarkan mengeluarkan hasil sebanyak 100,000 tan metrik dengan nilai yang dianggarkan sebanyak 100 juta ringgit. Pada tahun 2013, jumlah 2,51 juta ringgit diperuntukkan di bawah Jabatan Pertanian Negeri. Di samping peruntukan prasarana yang berkaitan pertanian, turut diperuntukkan di bawah lain-lain agensi seperti Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri dan Pejabat Pembangunan Negeri. Sepanjang tempoh tahun 2006 hingga 2011, seluas 2,371 hektar tanah terbiar telah berjaya dipulihkan, meliputi 768 hektar ditanam dengan tanaman padi dan 1,655 hektar dengan lain-lain tanaman. Bagi tahun 2012, seluas 57 hektar tanah terbiar telah dibangunkan dan bagi tahun 2013 dianggarkan seluas 100 hektar lagi kawasan tambahan yang akan dipulihkan bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian daripada tanah-tanah yang terbiar selama ini. Padi merupakan tanaman security negara yang amat penting dan pengeluaran negara adalah mesti mencukupi untuk daya diri ataupun keperluan dalam negara. Walaupun pengeluaran beras negeri telah mencukupi bagi keperluan dalam negeri dengan mencapai 228% tahap secara diri, padi masih merupakan tanaman yang sangat penting dan diberi keutamaan untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi di negeri Kelantan dan seterusnya menyumbang kepada bekalan beras negara bagi tujuan keselamatan seperti yang disebutkan. Pada tahun 2013, kerajaan terus memperuntukkan sebanyak 2 juta ringgit bagi penyediaan subsidi baja padi kepada para petani yang tercicir daripada senarai persekutuan. Sebanyak 400,000 juga disediakan untuk program input pertanian dan 400,000 bagi program pertanian contoh dan galakan pertanian organik. Berhormat Datuk Speaker, dalam pembangunan sektor penternakan, kerajaan negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Veterinar akan terus memberikan penekanan dalam pembangunan sektor penternakan, khususnya dalam penyediaan kemudahan dan galakan, agar lebih banyak pihak melibatkan diri dalam pengeluaran ternakan di negeri ini. Pelan strategik pembangunan industri ternakan negeri Kelantan telah dirumus menjelang tahun 2015 bagi tujuan tersebut.
Dalam membantu penternakan tradisional dan berskala kecilan, kerajaan terus menyediakan peruntukan pembangunan bagi melaksanakan rancangan kesejahteraan rakyat, di mana di bawah bajet 2013 ini sebanyak 2.37 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner berbanding 1.95 juta ringgit dalam tahun 2012. Bidang usaha penternakan akan terus mempunyai prospek yang baik untuk perkembangan di negeri Kelantan menjelang tahun 2015 dan tahun-tahun mendatang berdasarkan permintaan dan juga potensi pasaran dan sumber yang sedia ada, termasuk pengeluaran lembu pedaging, tenusu, telur, ayam pedaging, produk sarang bulung walid serta bidang pemprosesan ke arah pengeluaran hasil ternakan halal yang bermutu tinggi. Ibu Hormat Datuk Speaker, satu lagi sektor yang akan diberi perhatian oleh kerajaan adalah sektor perikanan. Sektor ini memainkan peranan besar sebagai salah satu sektor penyumbang utama sumber protein dan makanan negara, dan beberapa strategi telah diatur bagi memodernkan dan mentransformasikan industri perikanan yang adalah merupakan satu industri yang penting bagi negara-negara maju seperti Norway, Jepun dan lain-lain. Strategi tersebut adalah membangunkan industri perikanan secara cepat dan mampan, memperkukuh infrastruktur industri perikanan tangkapan, menyusun semula aktiviti perikanan pantai, membangun sumber manusia perikanan laut dalam, meningkatkan strategi pengeluaran hasil aquaculture bernilai tinggi, menjamin bekalan benih yang konsisten dan berkualiti, mempertingkatkan pengeluaran bahan makanan untuk industri aquaculture. Berlandaskan kepada strategi tersebut, Jabatan Perikanan Negeri terus memberikan bantuan pinjaman peralatan, pemrosesan dan khidmat nasihat kepada usahawan baru dan sedia ada bagi menggalakkan lebih ramai lagi pengusaha menceburi industri ini dan meningkatkan produktiviti mereka. Kerajaan memperuntukkan sejumlah RM553,000 kepada Jabatan Perikanan Negeri bagi tujuan pelaksanaan program perkhidmatan dan galakan teknologi pengendalian ikan, galakan pemindahan teknologi peralatan perikanan, projek asuhan benih ikan air tawar, pemulihan spesies ternakan ikan kelah, ternakan ikan sangka, pemulihan semula sangka terbiar di Taman Pengeluaran Makanan Negara, pembangunan tukun tiruan dan projek ternakan lobster air tawar negeri Kelantan. Selain itu, peruntukan juga disediakan bagi bantuan nelayan pantai, sungai dan aquaculture. Berhormat Datuk Speaker, bajet pada kali ini juga memberikan penekanan kepada langkah-langkah untuk melahirkan generasi usahawan yang berkualiti tinggi dan berdaya saing. Ia diberikan penekanan dalam peruntukan yang lebih besar dengan harapan satu mekanisme pembinaan kumpulan usahawan kecil dan sederhana dapat dilakukan. Bagi menyokong hasrat kerajaan, bajet 2013 turut meliputi penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas bagi menggalakkan aktiviti perniagaan, dan kerajaan akan terus menyediakan bantuan ekonomi dalam bentuk bengkel, kursus, bantuan grant dan peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat menerusi keusahawanan. Pada tahun 2013, sebanyak 2.5 juta ringgit diperuntukkan di bawah program usahawan berdikari berbanding 2 juta ringgit pada tahun 2011 dan 2012. Kerajaan juga sentiasa prihatin untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kawasan perniagaan seperti pasar, gerai serta membaiki dan menaik taraf pasar-pasar sedia ada yang memerlukan penyelenggaraan dengan memperuntukkan sejumlah 1 juta ringgit di bawah kawalan pihak berkuasa tempatan negeri, dan peruntukan RM800,000 yang lain diperuntukkan untuk menambah baikkan beberapa pusat dan kawasan industri yang sedia ada. Yang berhormat Datuk Speaker, sektor pelancongan masih kekal sebagai sektor utama dalam menjanakan ekonomi negeri Kelantan dan memberikan faedah secara langsung kepada rakyat negeri ini, dalam erti mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2011, seramai 4.94 juta orang pelancong telah mengunjungi Kelantan, dan sehingga bulan Ogos 2012, seramai 3.36 juta pelancong telah melawat Kelantan, termasuk 827,346 orang pelancong antarabangsa. Tahniah diucapkan kepada Pusat Pelancongan Negeri dan Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Kelantan dalam menjayakan beberapa program bagi menarik lebih ramai pelancong melawat Kelantan sempena tahun melawat Kelantan 2012. Kerajaan Kelantan berbangga bermula pada 10 Ogos 2012 penerbangan sulung Firefly Kota Baru Singapura telah dimulakan, dan diharapkan dengan penerbangan ini
keunikan produk pelancongan negeri Kelantan akan dapat dikembangkan dan kemasukan pelancong-pelancong daripada Singapura boleh meningkatkan angka kemasukan pelancong-pelancong ke negeri ini. Kerajaan negeri akan terus memperkemaskan jentera pemasaran dan promosi bagi menarik lebih ramai pelancong dan pengunjung ke negeri Kelantan, dan sejajar dengan itu sejumlah peruntukan sebanyak 1.7 juta ringgit bagi galakan kebudayaan, kesenian dan pelancongan, promosi dan produk pelancongan dan pembangunan seni dan budaya diperuntukkan. Berhormat Datuk Speaker, pembangunan kerajaan sentiasa menekankan aspek ruhani dan saksiah sejajar dengan keadaan semasa dan tuntutan global serta keperluan fitrah manusia itu sendiri. Kerajaan turut memahami pentingnya memiliki sumber manusia dan modal insan yang berkualiti tinggi. Berkualiti di sini bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga mampu mempunyai kepribadian yang tinggi dan akhlak yang mulia. Untuk itu, aspek ini tidak sesekali diabaikan oleh kerajaan negeri dengan menyediakan berbagai peruntukan bagi kursus-kursus, bengkel-bengkel latihan, ceramah, kuliah-kuliah dan kelas-kelas bagi meningkatkan kualiti modal insan rakyat khususnya golongan generasi baru. Sejumlah 3 juta ringgit disediakan bagi projek pembinaan dan pembaikian masjid-masjid di seluruh negeri Kelantan, dan antara masjid yang telah disiapkan pada tahun 2012 adalah Masjid Keputeraan Paluh 2, Gua Musang dengan kos sebanyak 3 juta ringgit dan Masjid Keputeraan Lojing bernilai 3.89 juta ringgit. Dijangka akan memberi impak tinggi kepada pengguna jalan raya di sepanjang laluan Gua Musang, Cameron Highland, Lojing dan seterusnya ke pantai barat. Manakala Masjid Cenulang Kuala Kerai bernilai hampir RM500,000 dijangka siap pada tahun 2013. Bilangan masjid-masjid yang lain tidak saya habiskan bacaannya dalam pembentangan ini. Berhormat Datuk Speaker, kerajaan juga akan terus memastikan pendidikan Islam berkembang selaras dengan dasar Kerajaan Negeri Kelantan untuk membina insan berteraskan Islam. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan Negeri Kelantan menjadi satu-satunya kerajaan negeri yang memperuntukkan peruntukan yang begitu besar kepada pendidikan Islam. Kerajaan negeri memperuntukkan dalam belanjawan ini sejumlah 72 juta ringgit kepada Yayasan Islam Kelantan bagi pelaksanaan program-program pendidikan termasuk peningkatan pengetahuan dan kemahiran 2,617 orang guru Yayasan Islam Kelantan yang ada pada waktu ini. Pada tahun 2011, kecemerlangan pelajar di bawah sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan telah terus mencapai pengiktirafan. Seramai 379 orang pelajar berjaya mendapat keputusan cemerlang 9A dalam peperiksaan menengah rendah PMR. 1,384 orang pelajar mendapat pangkat Mumtaz dalam peperiksaan sijil menengah agama, manakala 3 orang mendapat 12A, 49 orang mendapat 11A dan 43 orang mendapat 10A dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, serta peningkatan peratusan lulus penuh sebanyak 83.13% pada tahun 2011 berbanding 81.13% pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 juga, pihak Yayasan Islam Kelantan telah berjaya menguruskan seramai 364 orang pelajar untuk menyambung pengajian keluar negara seperti Mesir, Jordan, Kuwait, Maghribi dan juga Arab Saudi. Sehingga kini terdapat 91 buah sekolah agama, termasuk 2 buah ma'had tahfiz Quran dan 4 buah ma'had tahfiz sains dikendalikan oleh Yayasan Islam Kelantan. Selain 72 juta ringgit diperuntukkan untuk perbelanjaan program pendidikan, bajet 2013 juga memperuntukkan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit berbanding 2 juta ringgit pada tahun lalu bagi pembangunan, menyelenggara dan menaik taraf 91 buah sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan. Peruntukan yang disediakan adalah tanda keprihatinan kerajaan dalam memastikan infrastruktur dan kemudahan asas bagi pendidikan yang sangat dituntut oleh rakyat dan ibu bapa dapat disempurnakan. Yayasan Islam Kelantan telah merancang pembinaan sebuah lagi sekolah Ma'had Muhammadi Sains Lelaki di Pangkalan Jepang dengan kos anggaran sebanyak 12 juta ringgit. Di samping membina pejabat baru Yayasan Islam Kelantan dengan kos sebanyak 8 juta ringgit dan melibatkan kos pengambilan balik tanah di Mukim Tunjung sejumlah 6.5 juta ringgit. Di samping itu, kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan sejumlah 2 juta kepada Yayasan Kelantan Darun Naim
bagi meneruskan kesinambungan komitmen kerajaan negeri memberikan bantuan dan sumbangan kepada para pelajar menerusi Yakin. Peranan yang dimainkan oleh Yakin adalah sebagai pemangkin kepada Yayasan Islam Kelantan dalam menyokong bidang pendidikan melalui pengajian dan bantuan kepada pelajar-pelajar anak Kelantan di institusi pengajian tinggi sama ada di dalam atau luar negara. Kerajaan negeri telah menyediakan peluang kepada Yakin dalam bidang pelaburan dan hartanah untuk menjana pendapatannya sendiri. Pendapatan Yakin dianggarkan akan terus meningkat kepada 23.3 juta ringgit pada tahun 2012 berbanding 20.8 juta ringgit pada tahun 2011. Di samping pemberian berbentuk penajaan yuran pengajian dan sara hidup, Yakin juga sedaya upaya meringankan beban hidup yang ditanggung oleh pelajar-pelajar, khususnya di Mesir yang telah sekian lama menjadi bumi tempat anak-anak Kelantan menimba ilmu. Justru itu, sehingga hari ini Yakin telah membeli dan membina sebanyak 3 buah asrama pelajar Kelantan yang baru di Kahirah. Terbaru adalah Wisma Sultan Muhammad V setinggi 11 tingkat berharga 21 juta ringgit yang menempatkan seramai 320 orang pelajar, telah menjadi mercu tanda keprihatinan Kerajaan Kelantan dalam meneruskan kedudukan strategik Kelantan menghantar pelajar-pelajar ke Mesir khususnya. Mutakhir ini Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah mentamatkan rancangan pembinaan semula asrama rumah Kelantan baru juga di Kahirah berharga 12 juta ringgit yang bakal dinamakan Wisma Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, juga setinggi 11 tingkat dengan kapasiti seramai 280 orang penghuni. Kerajaan berharap pada masa akan datang asrama yang serupa akan dapat dibina di tempat-tempat lain seperti Jordan, Indonesia dan lain-lain di mana bilangan pelajar Kelantan di satu-satu tempat adalah besar. Muhammad Datuk Speaker, melalui bajet 2013, Kerajaan Negeri akan terus memberikan perhatian yang utama seperti yang dikehendaki oleh Islam kepada golongan daif dan miskin, orang kurang upaya, anak yatim, armalah dan warga emas. Walaupun kerajaan mengalami berbagai kesukaran dari segi keuangan, namun kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 15.6 juta ringgit di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tujuan-tujuan dan program-program yang telah termaktub. Antara peruntukan yang disediakan juga adalah program membela golongan armalah, iaitu wanita tanpa suami kerana kematian suami atau diceraikan sebanyak 2.5 juta ringgit, bantuan anak yatim sebanyak 2 juta ringgit dan bantuan khas untuk orang miskin sebanyak 1 juta ringgit, dan pada tahun 2013 kerajaan menambah peruntukan bantuan am sebanyak 8.69 juta berbanding 6.38 juta pada tahun sebelumnya. Peruntukan-peruntukan ini disediakan sesuai dengan hasrat memupuk masyarakat penyayang selari dengan tuntutan Islam ke arah mewujudkan masyarakat dan negeri yang berkebajikan. Kerajaan komited dan akan terus menyediakan peruntukan-peruntukan bagi tujuan pembelaan dan kebajikan rakyat, khususnya jika sekiranya bayaran royalti menjadi kenyataan. Beberapa item baru telah pun disenaraikan di bawah bantuan-bantuan berkebajikan negeri Kelantan bagi kumpulan-kumpulan tersebut, seperti yang Berhormat boleh lihat dalam senarai token yang diletakkan dalam buku belanjawan ini sebahagian daripadanya. Bajet 2013 juga telah memperuntukkan sebanyak 1 juta untuk projek bantuan bekalan air dan elektrik masyarakat miskin dan sebanyak 1.2 juta ringgit bagi tujuan program membantu kesihatan kepada rakyat miskin yang menghidapi penyakit kronik di mana sejumlah peruntukan lain disediakan. Di samping itu, RM500,000 diperuntukkan kepada orang kurang upaya, termasuk persatuan-persatuan orang kurang upaya, dan juga kerajaan memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit bagi tujuan aktiviti-aktiviti belia dan pembangunan sukan berbanding 3.5 juta ringgit pada tahun 2011. Di samping menyediakan peruntukan sebanyak RM60,000 di bawah program bantuan kepada Badan Bunan Sukarela, kerajaan memperuntukkan sebanyak 1.4 juta ringgit untuk pembangunan dan kebajikan masyarakat bukan Islam dan orang asli di negeri Kelantan. Bagi memperkasakan wanita, kerajaan negeri memperuntukkan 2.5 juta ringgit sumbangan dan kebajikan pembangunan wanita dan RM300,000 untuk program latihan belia dan wanita bagi menyumbangkan aktiviti-aktiviti bagi pembangunan kaum wanita. Bagi perumahan untuk golongan kurang upaya yang telah menjadi antara mercutanda kerajaan negeri,
di mana orang-orang miskin telah berpeluang mempunyai rumah yang selesa ataupun baitul wasi' seperti yang dikehendaki oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa di antara tanda kebahagiaan itu ialah mempunyai rumah yang selesa. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan Negeri Kelantan memperuntukkan 5.5 juta ringgit bagi terus membina rumah-rumah yang selesa bagi kaum duafa yang tidak pernah memiliki rumah selama ini ataupun rumah-rumah mereka berada dalam keadaan yang sangat naif. Sehingga hari ini ia telah memberikan faedah kepada sebilangan penduduk, di mana pada tahun 2011 peruntukan yang disediakan sebanyak 71 buah rumah baru telah berjaya didirikan, dan sehingga September 2012 sebanyak 50 buah lagi rumah duafa telah berjaya disempurnakan. Dan bagi tahun 2013 kerajaan berhasrat bilangan yang menerima faedah ini dapat ditingkatkan. Yang berhormat Tuan Speaker, Datuk Speaker, Kerajaan Negeri sentiasa menghargai sokongan dan komitmen kaki tangan sektor awam dan sumbangan mereka dalam mencapai matlamat pembangunan negeri. Beberapa program berbentuk transformasi untuk pemantapan pentadbiran telah berjaya diperkenalkan. Budaya kerja berprestasi tinggi berpegang pada 4 teras utama: pengukuhan nilai dan etika yang berteraskan kepada ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, perkhidmatan berteraskan pelanggan, hubungan majikan pekerja dan persekitaran kerja yang kondusif. Pada tahun 2011, pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan telah memperolehi 4 bintang dalam penilaian Star Rating dengan izin dan menduduki ranking keempat daripada 13 buah pejabat setiausaha kerajaan di seluruh negara. Kita duduk tempat yang keempat. Dengan penambahbaikan yang berterusan, semoga penarafan 5 bintang akan diperolehi oleh pejabat SUK Kelantan pada tahun 2012 insya-Allah. Dalam ICT pula, portal rasmi Kerajaan Kelantan telah mendapat anugerah cemerlang penarafan 5 bintang bagi 2 tahun berturut-turut, bagi tahun 2010 dan 2011. Dan dengan peruntukan sebanyak RM257,000, Kerajaan Negeri telah berjaya menubuhkan unit penyiaran TV internet yang dinamakan sebagai RTV Kelantan, bertujuan untuk memecahkan monopoli media yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan dasar membangun bersama Islam Kerajaan Negeri Kelantan. Transformasi dalam perkhidmatan awam diteruskan dengan menubuhkan jawatan kuasa penyelesaian masalah ataupun dengan izin housekeeping secara kreatif dan inovatif dalam organisasi merupakan antara strategi di bawah objektif dengan izin strategi problem solving bagi pelan tindakan inovasi pejabat SUK Kelantan yang dipengerusikan oleh Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan sendiri. Matlamat utama jawatan kuasa ini adalah menyelesaikan masalah dengan izin housekeeping dalam organisasi berasaskan konsep cepat, tepat dan integriti ataupun CTI yang disokong oleh Productivity, Creative and Innovative dengan izin ataupun PCI. Berhormat Datuk Speaker, dengan penambahbaikan dalam pengurusan dan pentadbiran tersebut, kerajaan berharap delivery dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan mencapai matlamatnya yang dengan sebaik-baiknya. Malah turut memastikan jentera kerajaan dapat menyempurnakan peranannya supaya terus menyumbang kepada daya maju ekonomi negeri ini. Sejajar dengan itu, kerajaan akan terus memastikan kebajikan dan keselesaan semua kaki tangan dan pegawai kerajaan sentiasa diberikan perhatian. Kerajaan berkeyakinan kaki tangan awam negeri akan terus mempertingkatkan kualiti perkhidmatan, kecemerlangan dan tanggungjawab mereka sepenuhnya sebagai sebahagian ibadah mereka kepada Allah SWT selain daripada mendapat ganjaran keuangan daripada kerajaan negeri. Sebagai imbuhan, bermula pada 1 Januari 2012, kerajaan negeri telah turut menerima pakai perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2012 bagi kenaikan gaji pegawai awam di bawah sistem saraan Malaysia dan perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2012 bagi kenaikan kadar bantuan sara hidup sama dengan pegawai kaki tangan kerajaan pusat dan negeri-negeri lain. Selain itu, sebagaimana yang telah dibentang dalam bajet negara 2013 pada 20 September 2012 yang lepas, kerajaan negeri akan turut sama insya-Allah membayar bonus sebanyak 1,5 bulan gaji kepada semua anggota perkhidmatan awam negeri, di mana sebanyak setengah bulan gaji telah pun dibayar pada bulan Ogos yang lalu dan setengah bulan akan dibayar pada akhir bulan Disember 2012 dan baki setengah bulan lagi akan dibayar pada bulan Januari 2013 menjelang pilihan raya. Yang berhormat Datuk Speaker, selain itu bermula tahun 2012 satu lagi prasarana untuk kemudahan kepada anggota perkhidmatan awam negeri iaitu bangunan baru Blok 8 serta kerja-kerja
berkaitan di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru, yang menelan belanja 42.5 juta ringgit telah pun dimulakan dan dijangka mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Kerajaan amat berharap agar peruntukan pembangunan sebanyak 229.26 juta yang disediakan dalam Belanjawan 2013 ini dapat dirancang dan dilaksanakan oleh semua kaki tangan dan pegawai kita dengan sebaik-baik mungkin. Berhormat Datuk Speaker, mengenai dengan Belanjawan Negeri Kelantan secara lebih terperinci, belanjawan lebihan pada tahun 2013 ataupun surplus bajet dengan izin adalah kerana perolehan hasil yang dianggarkan insya-Allah bakal diperolehi sebanyak 581.77 juta ringgit. Manakala perbelanjaan mengurus dianggarkan berjumlah 535.95 juta ringgit. Oleh itu, lebihan atau surplus bagi tahun 2013 insya-Allah dijangka berjumlah 45.83 juta ringgit. Berbanding dengan defisit dalam belanjawan tahun 2012 yang dibentangkan berjumlah 83.23 juta ringgit. Kenaikan hasil sebanyak 35.21% dan disokong oleh perbelanjaan mengurus yang meningkat hanya 4.4% berbanding tahun-tahun sebelumnya telah menyebabkan pengurangan daripada bajet defisit pada tahun 2012 kepada bajet lebihan ataupun surplus pada tahun 2013. Anggaran hasil negeri pada tahun 2013 dijangka akan diperolehi sebanyak 581.77 juta, meliputi hasil cukai sebanyak 296.8 juta, hasil bukan cukai sebanyak 171.57 juta, sementara terimaan bukan hasil sebanyak 113.41 juta. Jumlah tersebut menunjukkan berlakunya peningkatan dalam hasil sebanyak RM151.5 juta ataupun sebanyak 35.21% berbanding dengan anggaran hasil tahun 2012 yang berjumlah 430.27 juta ringgit. Peningkatan hasil bagi tahun 2013 adalah berpunca daripada tuntutan hasil royalti yang patut dibayar oleh Petronas kepada Kerajaan Negeri Kelantan, iaitu dengan anggaran konservatif sebanyak 200 juta ringgit bagi tahun 2013 atau 34.34% merupakan penyumbang terbesar daripada keseluruhan hasil negeri dalam belanjawan pada kali ini. Dalam belanjawan ini, kerajaan memutuskan untuk memasukkan jumlah 200 juta ringgit daripada pembayaran royalti petroleum itu nanti sebagai pendapatan kerana ada sebagai ketandaan bahawa kerajaan negeri menuntut hak dan kerajaan negeri memang berhak terhadap tuntutan pembayaran royalti petroleum tadi. Ini bertujuan melonjakkan lagi harapan kerajaan dan rakyat Kelantan mendapatkan hak mereka yang mereka berhak serta meletakkan tiang pacakan bahawa Kelantan berhak terhadap pengeluaran gas khususnya di Telaga Camellia yang akan memulakan pengeluaran pertama insya-Allah pada bulan Mac 2013 seperti yang dirancang. Medan ini sepenuhnya berada dalam blok PM301 yang paling hampir dengan pantai Kelantan. Pengeluaran tahunannya adalah sebanyak 110,000 kaki padu gas setahun. Telaga Camellia dan telaga-telaga lain sekitarnya termasuk Bergading yang dijangka memulakan pengeluaran pertama insya-Allah pada tahun 2015 dianggarkan mempunyai rizab sebanyak 7 trilion kaki padu gas. Berdosa bagi mereka yang tidak memperdulikan hak rakyat jelata negeri ini, sedangkan khazanah ini sejak azali diletakkan oleh Allah, pencipta bumi dan langit dan manusia yang menguruskan bumi dan segala khazanahnya di perut bumi Kelantan. Masakan penduduk bumi yang dibiar kebeluran melihat hasil mahsulnya diratah oleh orang lain, sedangkan kita telah pun merdeka bersama pada tahun 1957. Tentulah akan tiba masanya keadilan yang dituntut oleh rakyat Kelantan tercapai, lambat atau bangat, selagi mana rakyat Kelantan tidak berpeluk tubuh dan tidak menyerah kalah terhadap keadaan pada waktu ini. Tuntutan kita amat selari dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu, memerintahkan kamu, yaitu pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sendiri menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan sesuatu hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi melihat apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu lakukan. Ayat ini antara lain diturunkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan semula kunci Kaabah dan urusan haji yang telah diwarisi turun-temurun oleh kabilah tertentu yang hidup di Makkah sewaktu Nabi memasuki Makkah pada Fathul Makkah, sekalipun pada waktu itu sahabat-sahabat berkenaan belum lagi memeluk Islam. Oleh kerana itu, Yang Berhormat Datuk Speaker, tuntutan ini adalah wajar ditunaikan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Yang Berhormat Datuk Speaker, hasil tanah menjadi penyumbang kedua terbesar dengan jumlah 124.47 juta atau 21.4% daripada keseluruhan jumlah hasil. Ia juga menunjukkan peningkatan sebanyak 15.01 juta jika dibandingkan anggaran belanjawan tahun 2012, iaitu sebanyak 109.4 juta. Hasil tanah meliputi pungutan hasil cukai tanah sebanyak 37.49 juta, premium tanah 45 juta, dan bayaran pendaftaran 6 juta serta bayaran gadaian sebanyak 3.84 juta. Berhormat Datuk Speaker, dalam rangka meningkatkan hasil serta memperteguh ekonomi rakyat, kerajaan telah mengambil langkah memberikan geran hak milik kepada peneroka Felda, Kesedah dan Felkra. Khususnya bagi peneroka Kesedah dan Felkra, kerja-kerja menyukat telah hampir selesai dengan dibantu oleh para peneroka sendiri yang bergotong royong bertujuan mempercepatkan proses. Begitu juga bagi setengah kawasan yang didiami oleh peneroka-peneroka Felda. InsyaAllah pada bulan November tahun ini, geran-geran tersebut dapat diserahkan kepada mereka. Ini membolehkan peneroka membayar hasil tahunan dan menambahkan kutipan hasil kerajaan. Tanpa geran berkenaan, tanah yang diusahakan oleh mereka tidak menjenayahkan sebarang hasil kepada kerajaan negeri selama ini. Untuk makluman ahli Dewan, kerajaan telah bermurah hati untuk mengenakan bayaran nominal sebanyak RM10 sahaja bagi tapak-tapak rumah peneroka-peneroka Felda. Hasil pelumbungan juga telah dikenal pasti sebagai salah satu sumber hasil negeri yang baru di mana dijangka menyumbang sebanyak RM11 juta, iaitu sebanyak 1.89% daripada anggaran kutipan hasil tahun 2013. Manakala hasil perhutanan menyumbang sejumlah 87.3 juta atau 15.01% daripada keseluruhan jumlah hasil. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 31.21 juta jika dibandingkan dengan anggaran belanjawan tahun 2012 yang berjumlah 118.51 juta. Hasil hutan meliputi royalti kayu kayan yang akan menyumbang sebanyak 25 juta, tribut konsensi hutan sebanyak 4.2 juta, permit dan lesen perhutanan menyumbang 2.5 juta, sementara premium perhutanan pula sebanyak 30 juta. Jabatan Perhutanan Negeri menjangkakan penyusutan kutipan hasil berlaku disebabkan oleh pengurangan pengeluaran kayu kayan dari kawasan hutan simpan kerana sebahagian besar hutan simpan telah ditukar kepada ladang hutan. Untuk peningkatan hasil, kerajaan negeri telah bersetuju pada dasarnya cadangan untuk memperkemaskan serta menaikkan kadar bayaran hasil hutan bersesuaian dengan nilai harga pasaran kayu semasa dilakukan. Selain itu, kerajaan negeri juga melaksanakan program ladang hutan swasta di mana kawasan-kawasan hutan yang miskin diberikan untuk dimajukan dengan berbagai-bagai spesies perhutanan bagi pengeluaran kayu berjangka panjang. Selaras dengan usaha-usaha tersebut, kerajaan negeri berharap agensi-agensi seperti pihak berkuasa tempatan, Yayasan Kelantan, Darul Naim, Yayasan Islam Kelantan, Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri, Perbadanan Menteri Besar dan lain-lain agensi sentiasa mencari jalan secara inovatif dan kreatif meningkatkan hasil dan juga meningkatkan secara optimum penggunaan sumber-sumber ataupun resources dengan izin yang ada di negeri ini supaya kerajaan dapat akhirnya menyampaikan penyampaian kepada rakyat jelata mengikut apa yang sepatutnya dilakukan. Yang Berhormat Datuk Speaker, anggaran perbelanjaan mengurus tahun 2013 berjumlah sebanyak 535.9 juta berbanding sebanyak 513.49 juta dalam tahun 2012, iaitu meningkat sebanyak 22.46 juta atau 4.4%.
merangkumi perbelanjaan tanggungan sebanyak 22.9 juta dan perbelanjaan bekalan berjumlah 513.05 juta. Dari jumlah tersebut, 261.91 juta atau 48.47% adalah untuk pemberian dan kenaan tetap, 167.41 juta atau 31.24% untuk emolument dan 89.2 juta atau 16.64% bagi perkhidmatan dan bekalan, 15.22 juta atau 2.84% untuk aset dan 2.2 juta atau 0.41% untuk lain-lain perbelanjaan. Yang Berhormat Datuk Speaker, selaras dengan dasar serta tema bajet 2013 iaitu bajet negeri berkebajikan, kerajaan telah meneliti secara terperinci anggaran belanjawan jabatan dan bagi memastikan peruntukan yang sebenar disediakan dan kos-kos yang sebenar dikemukakan supaya peruntukan dan perbelanjaannya dapat dijalankan sehemah-hemah mungkin. Oleh yang demikian, perbelanjaan mengurus bagi tahun 2013 telah dapat disediakan ke paras yang amat munasabah dan memenuhi keperluan sebenar setiap jabatan buat pada masa ini. Oleh itu, setiap anggota perkhidmatan awam negeri perlu bersedia dan turut menyumbang ke arah peningkatan prestasi dan produktiviti dan pada masa yang sama mengurangkan kos operasi ke tahap yang optimum. Yang Berhormat Datuk Speaker, peruntukan pembangunan bagi tahun 2013 adalah berjumlah sebanyak 229.26 juta yang dibiayai di bawah peruntukan negeri termasuk sebanyak 97.75 juta daripada sumber pinjaman. Kerajaan negeri akan terus memberi fokus dan penekanan kepada usaha mempertingkatkan penyediaan prasarana dan kemudahan bagi memajukan tahap sosioekonomi rakyat negeri Kelantan berasaskan kedudukan kemampuan keuangan kita pada waktu ini dan insya-Allah Allah melapangkan rezeki kita pada masa-masa yang akan datang melalui sumber-sumber hasil yang telah ditentukan untuk negeri ini. Dan pada waktu itu insya-Allah kita akan juga meningkatkan peruntukan dan melebarkan jaringan peruntukan kepada setiap pelanggan ataupun rakyat jelata yang sewajarnya diberikan layanan. Dan dengan itu Kelantan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qauli hadza, saya pun mencadangkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohon menyokong cadangan tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persoalan yang ada di hadapan kita sekarang ialah satu rang undang-undang yang bergelar suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun 2013 dan memperuntukkan wang itu bagi maksud-maksud tertentu bagi tahun itu. Sekarang saya kemukakan rang undang tersebut dan cadangan kedua yang ditangguh perbahasan tadi, iaitu cadangan anggaran pembelanjaan pembangunan negeri Kelantan 2013 bagi perbahasan.